Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa semula dalam tutorial setelah lama kita bercuti sepanjang hari raya dan juga sepanjang cuti sekolah. Jadi mungkin tak terlambat saya ucapkan selamat hari raya. Kan? Mungkin ada yang masih beraya. Right. Okey. Kita sambung lagi tajuk kita sambung tutorial kita. Kita pindah ke tajuk yang baru, iaitu panjang, jisim dan juga isi padu cecair. Okey, normally kita akan tahu, okey, bagi jisim, okey, jisim panjang, unit bagi panjang ialah, okey, kita ada kilometer, kita ada meter, kita ada sentimeter dan kita ada milimeter. Okey, untuk jisim ialah, okey, jisim kita ada kilogram dan juga gram. Okey, kilogram dan juga gram. Manakala bagi isi padu, kita ada dua juga di sini, iaitu mililiter. Okey, sorry, saya menuliskan yang besar lah. Okay. Kita ada liter dan juga mililiter. Alright. Ini ialah unit-unit unit standard, unit yang biasa digunakan untuk mengukur panjang, mengukur berat dan mengukur isi padu cecair. Okey, panjang biasa normally kita gunakan kilometer dan juga meter. Alright. Okey, normally kita gunakan kilometer dan meter. Bagi jisim kilogram dan gram, dan bagi isi padu ialah liter dan mililiter. Okey, setiap unit di sini dia ada berkait antara satu sama lain. Okey, saya tak nak sentuh sentimeter dengan meter, saya akan sentuh pada kilometer dan meter, kilogram dan gram, dan juga liter dan mililiter. So, okey, basically, secara basicnya kita kena ingat nombor ini, 1000. Kenapa kita kena ingat 1000? Sebab 1000 ini ialah pertukaran, ialah nilai yang kita perlu tahu untuk darab sama ada kita bila kita hendak menukar unit, sama ada kilogram ke gram, gram ke kilogram, ataupun liter ke mililiter, meter ke liter, maupun kita nak tukar unit daripada kilogram ke gram dan gram ke kilogram. Okey, tolong ingat darjah ni. Ini saya selalu tekankan pada pelajar saya untuk kita ingat macam mana kita nak menukar unit. Okey, 1000 ni kita perlu ada bagi dan kita perlu ada balik. Okey. Okey, dan untuk itu kita kena ingat di sebelah kiri mestilah unit yang besar. Contohnya kilogram. Okey, kilogram kita nak pergi ke, dan unit yang kecil ialah gram di belah kanan. Okey, yang besar kilogram di kiri, gram kanan yang kecil. Jadi bila kita nak tukarkan unit dari kilogram ke gram, kita perlu darab. Okey, daripada gram ke kilogram pula kita perlu, saya tukar sikit kerana dia biar awak nampak jelas, kita perlu bahagi. Okey, ini ialah teknik asas. Tak kisahlah kalau kita nak tukar unit bagi isi padu contohnya. Okey, isi padu nilai yang besar, unit yang besar ialah liter, unit yang kecil ialah mililiter. Okey, kalau kita nak tukar dari liter ke mililiter, kita perlu darab dengan 1000. Kalau kita nak tukar mililiter ke liter, kita perlu bahagi 1000, baru kita boleh tukar. Contoh, katakan 2.5 liter, kita nak tukarkan pada mililiter, kita kena darab dengan 1000. Balik bila jadinya bila kita tukar unit,
unit ialah 2500 mililiter. Okey. Sama juga kalau kita nak menukar unit dari kecil ke besar. Contoh sini, pada sini saya letak unit yang lain. Okey. Contoh saya letak unit di meter, yang kiri mesti unit yang besar, kilometer. Okey, katakan unit yang saya nak tukar ialah alright. Katakan saya tukar unit ialah unit nak tukar 3000 meter. Okey, 3000 meter saya nak tukar ke kilometer, jadi saya perlu bahagi dengan 1000. Jadi bila saya potong satu-satu, boleh kita potong. Kalau senang, kalau kosong kita potong satu. Jadi bagi bila tukar unit jadi 3 kilometer. Dah, kita bahagi. Okay, ini kena ingat. Alright. Basically, jadi benda yang awak kena ingat ialah raja ini. Okey, untuk pertukaran unit. Sorry, saya pada bagi saya kabut sikit. Right. Okey. Ini awak perlu ingat. Okey. Daripada besar ke kecil, kilogram ke gram, kilometer ke meter atau liter ke mililiter, kita perlu darab 1000. Daripada gram ke kilogram, mililiter ke liter atau meter ke kilometer, kita kena bahagi 1000. Okey, ingat darjah ini. Okey, saya pergi ke topik kita. Okey, alright, saya pada dulu. Okey, topik kita isi pandu cair ni. Okey, kalau kita rujuk pada yang pertama ni, dia menerangkan pasal BMI. Okey, BMI. Kenapa dia sentuh pada BMI? Sebab badan manusia ialah benda yang pertama, yang paling senang untuk kita ukur, yang ada semua faktor ciri-ciri bagi panjang, jisim dan isi padu cair. Cuma isi padu cair ni kita tak boleh nak sukat dalam badan manusia. Kita biasa tengok panjang, tinggi kita berapa, okay, tinggi kita hari ni berapa, esok berapa, tahun lepas berapa. Okay, itu jangan berat. Ini berat ini berapa kilogram, esok berapa kilogram. Okey, dan dari situ kita boleh kira ada sama ada badan kita, tubuh badan kita ini, tubuh badan kita yang ideal ataupun tidak, ataupun obes, ataupun terlalu kurus. Okay, itulah BMI. BMI selalu digunakan untuk kesihatan. Okey, disebut BMI. Okey, BMI. Cara mengira BMI ialah kilogram, itu berat awak, bahagi dengan ketinggian dalam ketinggian. Maknanya tinggi awak dalam meter darab tinggi awak dalam meter. Okey, ini ialah contoh macam mana nak mengira BMI. Macam mana nak tahu BMI awak tu, badan awak ideal ataupun obese? Boleh rujuk pada, boleh google lah. Kalau kita dah ada handphone ni, kita ke PC ke laptop ke, kita google. Okey, lihat sama ada badan kita ni, badan kita ni ideal tidak. Okey, saya tak nak tentukan sini lebih terperinci tentang BMI. Cuma saya nak terangkan kat sini untuk badan kita pun kita ada menggunakan unit panjang bawah ni, tinggi. Okey, panjang. Dan juga kita gunakan kilogram untuk badan kita. Okey, basically badan manusia pun memerlukan ukuran panjang dan juga ukuran bagi berat jisim. Dan di sini kita tahu badan kita ideal tidak. Okey, lihat ni. Okey, lihat contoh di sini. Okey, student ni dia ambil ketinggian kawan dia. Okey, AJ tinggi kamu 1.4 meter, okey, AJ jisim kamu 3.6. Okey, di sini menerangkan, okey, manusia menggunakan ketinggian dan juga berat untuk mengetahui kondisi badan masing-masing. Alright. Okey, kita pergi ke
muka surat yang kedua. Okay. Saya tak nak sentuh lebih banyak tentang BMI ni. Okay, cuma saya nak bagi sedikit tugasan bagi siapa yang lihat video ini dan juga masuk ke Google Classroom ni. Catatkan di bawah video ini. Okay. Boleh catat, tulis komen berapakah BMI anda. Okay. Saya tak tahu berapa BMI anda. Jadi saya nak tahu macam mana awak boleh mengira BMI. Okay. Contohnya berat anda, contohlah berat saya katakan berat saya 60 kilo. Okay, ketinggian 1 patut saya 1.5 meter. Jadi saya kena darabkan 1.5 meter. Jadi bila saya ini sama dengan kilogram bagi meter darab meter. Alright. Alright. Berat saya 60 kg, tinggi saya 1.5 meter, saya darabkan dengan 1.5 meter. Jadi 60 kg bagi dengan 3 meter sama dengan 20 BMI saya. Okey. Jadi saya nak anda semua kira BMI masing-masing berapa dan tuliskan di bawah video ini. Okey. Saya harap tak ada masalah, boleh kira BMI masing-masing. Ini tugasan yang pertama nanti. Okey. Alright, tuliskan di bawah nanti. Alright. Saya pindah kepada contoh yang kedua. Sama saya gambar. Okey. Ini darjah di sebelah ini, okey, menunjukkan isi padu cecair. Okey, isi padu cecair. Alright. Puan Jim ingin menyediakan air gula. Okey, air gula dia melarutkan 180 gram. Okey. Saya okey. Saya bisa masih gambar ni supaya saya boleh conteng dan awak boleh faham. Okey. Puan Jim ingin menyediakan air gula. Dia melarutkan sebanyak 180 gram gula ke dalam bekas R. Okey, R bekas beratnya ialah 1,5 liter. Okey, kita tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Jadi jika setengah liter sama dengan 1000 ni kita bagikan dengan 2. Jadi bersamaan dengan 500 ml. Jadi berat bagi jug ini ialah 1000. Ini merah tak nampak. Right. Bagi ialah 1.5 liter ataupun bersamaan dengan 1500 ml. Okey, bagi yang besar. Alright. Dianggarkan jisim gula dalam gram. Ini soalan ni dia nak dalam gram. Okey. Right. Dia nak dalam gram. Okey. Yang ni dalam gram. Alright. Saya beri warna yang terang sikit lah. Alright. Dia nak dalam gram. Okay, dia nak dalam gram. Saya highlight kat sini. Apa yang perlu dilarutkan? Jadi yang anggarkan jisim gula. Dia nak anggarkan lah. Mana tak ada kiraan tepat. Anggaran ni sama ada hampir. Dia hampir dengan jawapan yang betul. Okey. Jadi tak ada jawapan yang tepat, tapi hampir kepada jawapan yang betul. Yang perlu berapakah yang ni, berapakah jisim gula dalam gram yang perlu dilarutkan di dalam bekas S. Bekas S ni. Alright. Bekas S ni. Alright. Supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air gula yang sama. Okey. Maksudnya berapa kita perlu guna gula untuk dilarutkan di dalam 450 ml ni supaya sama rasanya dengan R. Okey. Di sini dia telah diberikan contoh dua cara penyelesaian. Okey. Jadi cara satu ni, cara yang pertama ni lebih jelas lah macam mana awak kita nak kira. Dia jalankan satu persatu. Okay, jika isi padu sama dengan 1500 ml, okay, kita dikira sini 450 ml. Kita tadi dah tukar unit kita.
daripada kita tukar daripada 1.5 liter tukar kepada 1500 liter. So kita gunakan 1500 liter ni untuk mengira berapakah jisim gula yang diperlukan. Alright. Bagi jika isi padu air ialah 1500 liter, maknanya jisim gula yang digunakan dia 180 gram. Okey. Jadi kita kurangkan kita bagi dengan 10. Di sini contoh bagi dengan 10. Alright. Kita bagi dengan 10. Di mana? Okey, bagi dengan 10 sini. Dan jika bagi jisim air liter ni dia terbagi 10, maknanya jisim gula pun kita kurangkan dengan bagi 10 supaya kiraan itu nampak teli. Okey. Kalau bagi dengan 5 kita simpul kena bagi dengan 5. Kalau bagi dengan 20 kena bagi 20. Jadi dalam contoh ini jisim isi padu air dibagi dengan 10, maknanya gula pun kita kena kurangkan jisim gula dengan bahagi dengan 10. Jadi bila dia dah bagi dengan 10, okey, dibagi dengan 10 bermakna tinggal 150 ml. Bagi nak kecilkan jumlah air, jadi bagi 150 ml memerlukan 18 gram gula. Okey, bagi 150 ml memerlukan 18 gram gula. Jadi kalau kita nak tahu berapa yang digunakan untuk 450 ml, berapa gram gula. Jadi jika 150 ml gula air sama dengan 18 gram gula, jadi kita tambah lagi 150 ml air sama dengan 18 gram gula lagi. Okey. Alright. Okey, bagi 150 ml dengan 150 ml jadi 300 ml. Jadi kita kekurangan lagi 150 ml. 150 ml lagi 18 kilogram gula. Jadi total di sini air ialah 450 ml. Okey, mililiter. Bermakna di sini juga kita memerlukan sebanyak 54 gram. Okay, ini ialah anggaran yang dihendaki. Jadi jawapannya ialah 54 gram. Okey, kita pecahkan. Okey, kalau 450 ni kita pecahkan, kita ambil berdasarkan daripada cara yang satu ni, 1500 ml kita bagi dengan 10 supaya kita nak kecilkan jumlah air. Jika kita dah kecil jumlah air, maka kita nak kecilkan jisim gula. Okey, 180 gram kita buang kosong, bagi dengan 10, maknanya 18 gram. 150 ml sama dengan 18 gram. Okey, bila bermakna kita nak cari untuk 450 ml. Sorry, kita tinggal ml sini. Okey, bermakna kita kena pecahkan untuk kita buat pengiraan. Okey, 150 ml sama dengan 18 gram. Kalau 300 ml lagi 150 ml lagi 18 gram gula, lagi 180 ml lagi 18 gram gula. Maknanya totalnya ialah 450 ml bersama dengan 54 gram gula. Okay, ini kiraan panjang. Okay, jika anda berkebolehan untuk mengira lebih mudah, dia ada cara yang lebih mudah. Bukan lebih mudah lah, maknanya lebih ringkas. Okay, di mana kita gunakan konsep bahagi. Okey, ini kita gunakan konsep pecahan. Kita pecahkan bilangan air itu. Tapi untuk konsep bahagi pun kita boleh buat. Okay, jika 1500 ml air sama dengan 180 gram gula, jadi bagi 450 ml air kita perlu 180 gram gula. Kita perlu bagikan dengan 1500 ml. Dan tadi 180 gram gula ni kita bagikan dengan 1500 ml, dia akan dapat 1 ml berapa gula. Tapi kita nak sekarang ni kita nak cari 1 ml berapa gula. So kita nak cari berapa gunaan gula bagi 450 ml. Jadi bila kita darabkan, dia akan jadi, dia akan ada operasi potong dan darab. Okey, potong ni dulu dan kita potong ni lagi. Kita boleh potong, kita potong dulu. Right, kita tinggalkan nombor yang boleh dibagi. Okey, 45 kita bagikan
dengan 15. 45 ni kita bagi dengan 15, jadi sini jadi 3 dan sini jadi 1. Okay, habis. Dan 18 gram gula kita darab dengan 3 sama dengan 54 gram gula yang diperlukan. Okay, 54 gram gula diperlukan untuk 450 ml air. Right. Okay. Right. Kalau faham, okay, kita balik kepada tajuk contohnya lain lagi. Sebelum tu saya bagi saya delete dulu ni. Right. Bagi contoh lain, sini ada banyak contoh sebenarnya saya ambil daripada buku teks. Jadi saya tak nak guna semualah. Saya akan pilih beberapa jalan kerja berdasarkan unit-unit yang tertentu. So saya pilih okay, kita tengok contoh yang okay, ini. Okay, ini berkaitan dengan BMI tadi. Okay. Saya terangkan tadi BMI adalah berat badan bagi dengan darab. Jadi dalam masalah yang diberi ini, okay, penyelesaian masalah ni, jisim badan Maria ialah 68 kg. Okay, saya dah terang banyak kali. Bila untuk menyelesaikan masalah, kita kena tahu apa yang masalah itu hendak, apa yang masalah itu nak. Okay, kita tak boleh baca terus buat. So, bacaan mesti 2 kali. Pertama, kita baca dulu untuk memahamkan soalan. Yang kedua, kita baca untuk keluarkan apa yang soalan itu perlukan. Okey, kita baca kali pertama. Jisim badan Maria ialah 68 kg. Dia mengalami masalah obes berdasarkan jisim, tinggi dan umurnya. Dia berusaha menurunkan jisim badannya dengan berbasikal selama 3 km dan berjoging sejauh 2.5 km setiap hari selama 4 minggu. Selepas itu, jisim badannya telah susut sebanyak 5% daripada jisim asalnya. Okey, hitung jisim badan Maria yang baru. Okey, soalan ni dia nak kita, okey, saya besarkan sikit. Okey, soalan ini dia nak kita hitung, jisim badan Maria yang baru. Okay. Dia tak nak kira berapa kilometer, dia tak nak kira berapa jauh Maria berbasikal, berapa jauh Maria berjogging selama 4 minggu. Cuma dia nak tahu berapa jisim badan Maria yang baru. Itulah kehendak soalan. Okay. So kita tulis sini, keluarkan. Okay. Untuk bacaan yang kedua, kita keluarkan pula. Okay. Jadi kita tak payah fokuskan kepada berjoging dan basikal selama sejauh 3 km, 2.5 km. So kita kena tahu, okay, berat Maria 68 kg. Okay, kita tulis sini. Berat Maria adalah 68. Sorry ya. Okay, berat Maria ialah 68 kg. Alright. Okay, 68 kg. Selepas dia dah bersukan, dia dah bersenam selama 4 minggu, berat badannya turun. Okay, susut mana turun lah. Turun sebanyak 5%. Okay, jadi berapa berat badan, jisim badan Maria yang baru. Okay, yang baru, jisim badan Maria yang baru. Okay. Ada 2 cara di sini, sama ada awak menggunakan 5% ini untuk mencari jisim yang dah hilang, baru awak dapat jisim badan yang baru, ataupun awak boleh kira terus untuk dapatkan jisim yang baru. Okay. Untuk menjimatkan masa, kita kira jisim yang baru terus. Alright. Jika yang turun ialah 5%, okay, 5% ni ialah susut. Okay, susut sebanyak 5%, maknanya yang tinggal ialah 100% tolak 5% sama dengan 95%. Okay, ini ialah berat Maria yang baru.
So, macam mana kita nak cari? Alright, kita perlu maknanya yang 95 ni yang kita nak cari. Jadi kita ambil 95 ni, kita darabkan dengan, kita bagikan dengan 100, kita darabkan dengan berat asal. Berat asal tadi 68 kg. Alright, darabkan dengan berat asalnya. Alright, kilogram. Masakan. Ini yang kita boleh lihat dekat bawah, dekat sini. Alright, cara kerja dia. Kita tak payah buang masa untuk cari 5%, lepas tu kita dengan tolak pula dengan 68 kg. Jangan. Sebab kita dah faham soalan, jadi kita nak soalan kita ni lebih mudah, lebih cepat kita jawab. Kita ambil 100%, tolak dengan 5%, susut, kita dapat 95% yang baru. Kita ambil 95% yang baru, darabkan dengan 68, dan kita kira. Ini adalah contoh pengiraan je. Kita bagikan 95 dengan 100 ni, jadi 0.95, kita darabkan dengan 68. Jadi sini ada contohnya pendarapan. Right, 0.95 darab dengan 68. 8 darab 5, 40. Kita boleh kira sini 40, 4 di atas. Dan akhirnya akan mendapat 64.60 kg. Ini ialah berat Maria yang baru. Tak perlu kita nak darab 5, itu kita nak tolak, itu akan makan masa. Kita dah faham soalan. Kita faham soalan yang diperlukan. Masalah soalan memerlukan jawapan jisim badan Maria yang baru. So kita kira baki berat badan yang tinggal selepas susut sebanyak 5% ini. Alright, itu contoh yang pertama. Alright, saya kirakan yang ni. Kita ambil contoh soalan yang seterusnya. Yang tadi kita dah kira berat, kita ambil satu yang berkaitan dengan ketinggian atau panjang. Saya pilih satu soalan yang sesuai untuk saya terangkan. Alright, lihat yang ini. Saya betulkan soalan dulu. Alright. Tengok soalan sini. Puan Ina membeli sehelai kain yang panjangnya 14 meter dengan harga RM210. Kain itu dipotong 7 bahagian. Kita imagine, sehelai kain, sehelai kain sepanjang 14 meter, kita bagikan, dipotong sebanyak 7 bahagian. Kita potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, tak situ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dipotong oleh 7 bahagian. Dan Puan Ina ni dia menggunakan 3 bahagian daripada kain tersebut untuk buat alas meja. Maknanya 3 bahagian di sini, 1, 2, 3 ni digunakan untuk alas meja. Alright. Berapakah panjang kain dalam meter yang digunakan untuk membuat alas meja? Hitung harga alas kain hitung harga kain alas meja itu. Gagak pula malam ni. Alright. Jadi di sini kita ada 2 benda yang kita perlu cari. Pertama, berapakah berat panjang kain dalam meter untuk buat alas meja. Yang kedua, hitung harga kain alas meja itu. Alright. Ingat soalan ini memerlukan jawapan anda. Memerlukan jawapan anda dalam meter. Tolong jangan jawab dalam sentimeter. Akan jadi jawapan akan jadi salah. So, ingat, dia perlukan meter, jadi jawapan jangan dalam bentuk unit lain. Jadi bila 14 meter dibagikan dengan 7, jadi totally panjang ni lah jadi panjang yang sama.
Jadi dia memerlukan 3 bahagian 1, 2, 3 ini untuk membuat alas meja. Jadi 3 bahagian daripada 7 bahagian yang dipotong. Okey. Jadi berapakah 3 panjang bagi 3 alas meja ini? Kita perlu darabkan dengan 14 panjang asal kain. Okay, bila kita buat 14 darab 7. Okey, 7 1 darab 2. Jadi 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi kain yang diperlukan untuk membuat saiz meja ialah 6 meter. Mudah sangat, betul? Daripada pecahan ini kita ambil pecahan. Okey, saya terangkan sekali lagi. Ada satu kain 14 meter, kita potong pada 7 bahagian. 3 bahagian ini digunakan untuk buat alas meja. Jadi berapakah bahagian untuk alas meja ini? Ialah 3 bahagian ini kita bahagikan dengan 7 dan darabkan dengan ukuran asal bagi kain tersebut. Ini 16 meter. Ini untuk jawapan yang pertama. Bagi soalan yang kedua, hitung harga kain alas meja itu. So kita sini saya padam ya, untuk buat yang kedua. Okay, untuk soalan yang kedua, kita masih lagi menggunakan pecahan kain yang telah dibuat oleh Puan Ina tadi. Okey, yang mana Puan Ina telah potong pada 7 bahagian. Ini kita dah menggunakan 3 per 7 daripada bahagian itu untuk membuat alas kain. Jadi kita guna lagi 3 per 7 ini untuk mencari harga. Okey, harga tadi tahu harga bagi 14 meter kain itu ialah RM210 bersamaan dengan 7 bahagian. 7 bahagian kain. Okey. Jadi bila okey. Baik. Kita gunakan tadi 3 per 7 untuk mencari berapakah panjang kain. Okey, panjang kain tadi. Okay, dan kita gunakan 3 per 7 ini untuk mencari berapakah jumlah alas kain tersebut. Jadi kita gunakan 3 per 7 darab dengan harga bagi 7 bahagian iaitu RM200. Jadi kita gunakan konsep potong. Di sini ingat 30. Okey, 7 bagi 3 dengan RM210. Okey. Maknanya satu bahagian bersamaan dengan RM30 dan kita darab dengan 3 bahagian bersamaan dengan RM90. Okey. RM30 darab dengan 3 bahagian sama dengan. Ini adalah harga bagi alas kain, iaitu 3 per 7 daripada potongan kain tersebut. Right? Okey. Setakat ini rasa tak ada masalah. So kita pergi ke tajuk yang contoh yang seterusnya. Okay, kita dah contoh, kita dah ambil contoh untuk berat. Okey, kita ambil contoh untuk ukuran isi padu sebelah. Okey. Okey. Kita baca dulu soalan. Rajah menunjukkan isi padu air 120 liter, iaitu 1/3 daripada isi padu tangki. Masa yang diperlukan untuk mengisi 120 liter air ialah 30 minit dengan kadar kelajuan air yang sama. Berapakah masa yang diperlukan untuk memenuhkan air di dalam tangki itu? Okey. Alright. Apa saya cakap tadi, kita dah baca soalan untuk faham soalan. Yang kedua, kita cari apakah yang diperlukan oleh soalan. Okey, soalan memerlukan berapakah masa yang diperlukan untuk memenuhkan air dalam tangki. Okey, air dalam tangki ni okay, air dalam tangki ni. Alright. Jadi ketinggian ni tadi tertutup ni. Alright. Ialah 1/3 daripada saiz penuh tangki ini. Jika air ini memerlukan air 120 liter ini memenuhi 1/3 air, maknanya kita perlu cari berapakah liter bagi 3/3. Okey, maknanya okey. Macam mana saya dapat 3/3? Okey, jika ini tangki ini dipenuhi dengan 1/3, maknanya yang kosong ini ialah 2/3, konsep pecahan.
Okey, pecahan penuh ialah 3/3. Jadi yang memenuhi air yang memenuhi tangki ini ialah 1/3. Jadi yang kosong ialah 2/3. Alright. Jadi konsep bagi jadi untuk memenuhkan air ini kita perlu lengkapkan 3/3. Okey. Jadi berapakah masa yang diperlukan? Okey, kita lihat sini penyelesaian di sini. Okey, 1/3 sama dengan 120 liter air. Okey. 120 liter air ni pula memerlukan 30 minit untuk 120 air. Okey, 120 liter air dimasukkan dalam tangki yang kosong memerlukan 30 minit untuk sampai ke tahap 1/3 ini. Okey. Jadi jika 1/3 sama dengan 30 minit, okey. Okey, kita perlu cari 120 liter darab dengan 3 liter. 3, okey, mana kenapa 3? Di bawah ini ya 3. Okey. Okey, bawah ini 3. Di bawah ini ya 3. Jadi kita ambil 3 ni, kita darabkan dengan 120 liter air sama dengan 360 liter air. Right. Right. Kita dah tahu tangki penuh ialah 360 liter air. Okey. Jadi 360 liter air ni kita akan cari berapakah masa untuk memenuhi tangki tersebut. Okey. Padam dulu. Okey, kita ambil semula 360 liter air tadi. Daripada 360 liter air ni, berapakah masa yang diperlukan untuk mengisi 360 liter air? Okey. Alright. Jika 120 liter air memerlukan 30 minit, okey, lagi 120 liter air kita perlu lagi 30 minit. Okey, maknanya lagi 120 liter air kita memerlukan 30 minit. Okey, jika kita tambah tadi, kita tambah 120 liter tambah 120 liter 120 liter, kita akan dapat 360 liter air. Okey, sama dengan atas ni, 360 liter air. Jadi kita tambah pula masanya sama dengan 90 minit. Okey. Jadi memerlukan selama 90 minit untuk menukarkan 360 liter air. Alright. Itulah cara, okey, cara yang itu yang untuk dalam minit. Jika kita tukar 90 minit ini ke dalam jam, alright, kita perlu darab dengan 60. Alright, 90 minit bagi dengan 60 sama dengan 1 jam 30 minit. Ya, 1 jam 30 minit untuk mengisi 360 liter air. Okey. Alright. Itu bagi isi yang mudah. Okey. Kita clearkan ni. Kita cari satu lagi contoh. Satu lagi contoh berkaitan dengan satu lagi contoh yang berkaitan dengan liter ni. Alright, saya ambil contoh ini. Alright. Raja di bawah menunjukkan isi waduk air 1.6 liter. Kita sini 1.6 liter. Kita baca dulu. Ketinggian aras air itu ialah 2 cm. Okey. Isi padu 1.6 liter. Ketinggian 2 cm. Iaitu 20% daripada ketinggian akuarium. Okey. Maknanya yang tinggi ini ialah 20%. Maknanya kalau kita nak penuhkan air ini, dia jadi 100%. Okey. Sorry. 100% penuh air. 20 sini, yang sini ialah 20% air. Okey. Daripada ketinggian akuarium. Hitung ketinggian dalam cm akuarium itu dan kira isi padu air apabila penuh di dalam akuarium tersebut. Okey.
Sini soalan memerlukan kita dua perkara. Pertama, hitung ketinggian dalam cm akuarium tersebut, dan yang kedua adalah isi padu bagi akuarium tersebut. Okey, kita cari yang pertama dahulu. Itu bagaimana kita nak cari ketinggian. Okey, jika ke 20%, okay, 20% bersamaan dengan 2 cm, bersamaan dengan 2 cm. Kalau 100%, berapa cm? Saya whiteboard ni berlari-lari pula. Okey. Okay. Jika 20% bersamaan dengan 2 cm, jadi 100% ni berapa cm? Berapa ketinggian dia? Okey. Sini ada contoh-contoh. Okey. 20% ketinggian 2 cm, isi padu air 1.6 liter. Okey. Jika satu bahagian ni ialah 20 cm, 20%, jadi untuk genapkan 100%, ini 20% ni kita kena darab dengan 5, baru jadi 100%. Okey, sifir 2 darab 5, 10. 20% kena darab dengan 5, 100%. Jadi kita ambil konsep yang sama. Ketinggian 2 cm kita darab dengan 5, bermakna ketinggian bagi akuarium ni ialah 10 cm. Okey, bila kita ambil, jadi jawapan ni ialah 10 cm bagi soalan yang pertama. Okey, bagi yang kedua, kira isi padu air. Isi padu air bagi 2 cm ini ialah 1.6 liter. Jadi jika penuh, kita tetap kena darab dengan 5. Kenapa darab dengan 5? Kita dah dapat tadi 20%, okay, dengan konsep peratus tadi, 20% 2 cm 1.6 liter. 20% sama dengan 2 cm sama dengan 1.6 liter. Jika 20% darab dengan 5 1%, 2 cm darab dengan 5 10 cm. Jadi yang bawah ini juga 1.6 liter kena darab dengan 5, baru kita dapat jumlah liter air bagi akuarium yang penuh. Jadi 1.6 liter darab dengan 5, kita dapat 8.0 atau 8 liter. Okey, konsep yang senang. Okey, ingat key point je lah 20% ini. Okay, saya highlightkan dengan warna yang lain. Okey, ini ialah keyword bagi kita nak cari penyelesaian untuk masalah ini. Alright, 20% sama dengan 2 cm. Okey, saya tinggal sini satu, bersamaan dengan 1.6 liter. Jadi 100% sama dengan berapa cm? Sama dengan berapa liter? Ini baru lengkap. 20% sama dengan 2 cm sama dengan 1.6 liter. 100% berapa cm? Berapa liter? Jadi inilah cara kerjanya. Jika 20% nak genapkan 100%, kena darab dengan 5. Jadi 2 cm kena darab dengan 5, sama dengan, baru kita dapat ketinggiannya ialah 10 cm. Dan 1.6 liter darab dengan 5, kita baru dapat air yang penuh, iaitu sebanyak 8 liter. Alright. Okey, itu contoh-contoh yang saya telah beri. Okey, saya terangkan sikit banyak contoh. Okey, jika ada soalan, boleh tulis di bawah, boleh nyatakan di bawah video ini, di dalam Google Classroom ini. Kita akan bincangkan. Alright. Dan saya sertakan juga latihan, boleh ambil dekat bawah juga. Saya selingan latihan, siap latihan yang saya akan beri nanti. Dan kita akan jumpa lagi di lain, jika insyaAllah, jika diberikan peluang. Okay. Boleh terus berkomunikasi dengan saya dengan cara WhatsApp ataupun dengan melalui Google Classroom ini. Alright. Okay, terima kasih, dan kita akan jumpa pada tutorial yang akan datang pada tajuk yang lain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.